Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma adfa'anna al-waba' wal ghala wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'iril biladil muslimin 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina biqada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikanlah kami redha dalam menerima takdirmu, jadikan kami sabar dalam menerima segala ujian darimu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat-Mu. Bagi memula dan memuliakan pengajian, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab. Moga-moga majlis ini dikurniakan keberkatan dari Ilahi. Rabbana taqabbal minna bisiril Fatihah. Yang saya hormati para pegawai, ahli-ahli Jawatankuasa Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, para pecinta ilmu, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Syukur kehadrat Ilahi, sekali lagi kita dipertemukan di dalam program Minda Imam Besar yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat, Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Untuk musim yang ketiga, kita menggunakan pakai kitab 100 Sunnah yang dilupakan, yang merupakan versi asalnya dalam bahasa Arab, Al-Wasiyatu bi Ba'di Sunan Shibhil Mansiyah, susunan Dr. Haifa binti Nasir bin Abdullah Ar-Rashid, Profesor Madya di Jabatan Akidah dan Doktrin Kontemporari di Fakulti Usuluddin Universiti Islam Imam Muhammad bin Saud di Riyadh. Buku ini ada 18 bab dan disusun mengikut sunnah dalam kategori yang berbeza, dan kita masih dalam bab yang kelima, pelbagai sunnah yang berkaitan dengan solat. Minggu lepas kita ada membahaskan tentang solat dengan memakai slipper ataupun kasut, muka surat 36. Kita sudah melihat secara ringkas tentang bagaimana sunnah Nabi SAW yang memperlihatkan ada ketikanya Nabi itu solat dengan berkasut, dan ada masanya Nabi tidak berkasut. Yang pasti apabila solat di rumah, baginda tidak berkasut. Bila Nabi solat di masjid atau ketika musafir, Nabi memakai kasut. Namun kita dah pun perincikan pelaksanaannya atau nak menunaikan solat dengan berkasut ini sangat memerlukan kebijaksanaan untuk kita menilai situasi dan lokasi, kerana sensitiviti masyarakat kita terhadap penggunaan kasut semasa solat sensitif sangat, jadi susah untuk kita nak berikan keterangan. Maka kalau di rumah, surau ataupun masjid, maka membuka kasut itu perlu diberikan keutamaan. Walaupun sebenarnya boleh, tetapi dalam adat kita tak bersesuaian. Namun dalam suasana tertentu, contohnya petugas-petugas yang sedang membantu mangsa banjir misalnya, dengan pakai boot, puas cukang mereka dengan lumpur, mereka nak semayang di lapangan, alas saja dengan plastik hitam, plastik sampah tu, alaskan yang bersih, boleh saja mereka mendirikan solat di lapangan dalam keadaan berkasut. Tapi sekali lagi, benda ini orang jahil lebih ramai daripada orang yang tahu. Jadi sensitiviti masyarakat payah kita nak menerangkan.
Minggu ini insya-Allah kita akan melihat kepada subtopik yang ketiga, iaitu solat tahiyatul masjid sebelum memberi salam kepada jemaah. Bagi yang ada kitab, buka muka surat 40. Saya kira tentang tahiyatul masjid semua orang maklum, tapi ada satu sunnah yang ni memang orang lupa betul nak buat. Apakah sunnah tahiyatul masjid? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Solat tahiyatul masjid sebelum memberi salam kepada jemaah. Perbuatan ini adalah mendahulukan atau mengutamakan hak Allah. Menurut Al-Alamah Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad, Nabi menganjurkan orang yang masuk masjid untuk sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Solat ini perlu dilakukan sebelum memberi salam kepada jemaah, dengan maksud menghormati masjid sebelum memberi penghormatan kepada penghuninya. Solat merupakan hak kepada Allah, manakala mengucapkan salam adalah hak kepada makhluk. Oleh itu hak Allah dalam situasi seperti ini lebih harus untuk diutamakan. Para sahabat apabila mereka masuki masjid, mereka akan solat 2 rakaat terlebih dahulu sebelum memberi salam kepada Nabi SAW. Terdapat beberapa hadis yang menjadi rujukan amalan ini, antaranya hadis Abu Hurairah anna Nabi SAW dakhala al-masjid fadakhala rajulun fasalla thumma jaa fasallim ala an-nabi farad Nabi SAW alaihi salam faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli thalatha faqala walladhi ba'athaka bil haqq fama uhsinu ghairahu fa'allimni. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW masuk masjid, lalu seseorang masuk dan solat. Kemudian dia menemui Nabi SAW dan mengucapkan salam. Nabi menjawab salamnya dan berkata, tolong ulangi solatmu, kerana pada hakikatnya engkau belum solat. Nabi ulangi ucapan itu sebanyak 3 kali. Lelaki tersebut menjawab, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tak dapat solat dengan baik selain yang telah kulakukan, maka ajarilah aku. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majah. Yang kedua, sebagaimana kisah di atas, hadis daripada Rifa'ah bin Rafi' yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al-Musnad, Abu Daud, Nasa'i dan Hakim. Menurut Ibnu Qayyim, Nabi SAW mengingkari kualiti solat lelaki itu, namun tidak mengingkari pengucapan salamnya yang dilakukan sesudah dia solat. Maka atas dasar ini, seorang yang masuk masjid sunat melakukan 3 penghormatan berturut-turut, iaitu ketika masuk membaca bismillah wassalatu ala rasulillah, kemudian sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian mengucapkan salam kepada jemaah yang ada di situ. Ini rujukannya dalam kitab Zadul Ma'ad. Baik, kita biasanya masuk masjid, kita sembahyang 2 rakaat, itu biasa. Tapi pagi ini kita melihat bahawa salah satu sunnah yang dilupakan adalah mendahului sembahyang sunat tahiyat masjid sebelum memberi salam kepada jemaah. Biasa kita masuk masjid bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tapi sekali lagi benda ini, kalau tuan-tuan puan-puan buat, mencari adat. Sebab amalan kita masuk beri salam. Namun kalau dapat sekali-sekala dilaksanakan, itu bagus. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, tahiyatul masjid ini saya ingat kita perlu gembar-gemburkan kepentingan dia. Tahiyatul masjid ini sangat mustahab dan sangat dianjurkan. Ini perkara juga yang kita kena ambil perhatian. Sebab itu Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin, kitab Al-Fadail, dia ada buat satu bab, babul hathi ala salati tahiyatul masjid bi rak'ataini. Bab sangat dianjurkan sembahyang tahiyat masjid 2 rakaat. Wa karahiyatil julusi qabla an yusalli rak'atain, dan makruhnya duduk sebelum kita sembahyang 2 rakaat.
fi ayyi waqtin dakhala wa sawa'un shalla rak'ataini bin niyyati tahiyyah aw salati faridatin aw sunnati ratibatin aw ghairiha, dan dilakukan pada bila-bila masa dia masuk masjid, sama ada dia semayang 2 rakaat dengan niat khusus solat tahiyatul masjid, ataupun dia masuk terus semayang wajib, semayang fardu, ataupun dia masuk masjid terus sunat rawatib atau apa-apa solat yang lain. Sangat dituntut. Dan solat ini adalah satu bentuk adab ataupun etika seorang Muslim ketika masuk ke dalam rumah Allah. Sebab itu dalam kitab Nihayatuz Zain, Syekh Nawawi Al-Bantani ada mengulaskan, wahia raka'atani qabla al-julusi likulli dakhilin mutatahhira muridul julusu fihi lam yashtaghilu biha anil jama'ati wa lam yakhaf futu ratibati. Semayang sunat tahiyat masjid ini jumlahnya 2 rakaat dilaksanakan ketika masuk masjid sebelum duduk bagi setiap orang yang dah ada wuduk, dan juga bagi orang yang tidak khawatir untuk tertinggal solat jemaah. Jadi hendaklah dilaksanakan. Sebab itu Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dia sebut masjid ini rumah Allah. Dia bukannya macam kita masuk ke gedung, pasaraya, muzium, jabatan kerajaan. Tak, dia rumah Allah. Maka bila rumah Allah, dia ada rules of the game-nya. Sebagaimana kita masuk istana, Balarung Seri ada undang-undangnya. Maka masuk rumah Allah pun ada peraturan. Kata Imam Abu Lais, pertama sekali an yusallimu waqtu dukhul idza kana qaum julusan wa illam yakun ahadun fiha aw kanu fi sholati yaqul assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kata Imam Abu Lais, masuk saja masjid, nombor 1 sekali dia letakkan memberi salam dulu. Masuk mesti beri salam. Idza kana al-qaum julusan, kalau kamu nampak ada orang duduk dalam masjid. Tetapi kalau tidak ada orang di masjid itu, masjid kosong, kita menyinggah bukan di waktu solat yang fardu, yang perdana, au kanu fi salati, ataupun jemaah kita masuk tengah semayang semua, maka ucapkanlah assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Yang kedua, an yusalli raka'atain qabla an yajlis, semayang 2 rakaat sebelum duduk. Yang ini kata Imam Abu Lais As-Samarqandi. Kita belajar pagi ini, kita terbalikkan. Masuk masjid, solat tahiyat dulu, barulah memberi salam kepada orang. Yang ketiga, kata Imam Abu Lais, an la yashtari fihi wa la yabi'. Dalam masjid ini tidak boleh ada proses transaksi jual beli. Nak beli apa, termasuk beli kitab sekalipun luar, jangan di dalam ini. Ini bukan tempat jual beli. Di foyer boleh, luar daripada ruang utama ini. Yang keempat, an la yasil fi sayf, tidak boleh menghunus senjata di dalam masjid. Yang kelima, an la yanshad fihi dhalah, tak boleh cari barang hilang, tak boleh cari. Tapi kita sebab zaman sekarang ni orang banyak nak leka, cece jam di tempat wudu, cincin pun kita pernah jumpa. Jadi terpaksalah kita buat satu unit lost and found macam ke airport. Sebab kok mana pun akan ada aduan mengatakan tercece, tolong tengokkan semula macam-macam. Kalau ikutkan an la yanshad fi dhalah, tak boleh cari barang cece. Yang keenam, an la yarfa' fihi saut ghair zikrillah, tak boleh meninggikan suara pun dalam masjid kecuali menyebut nama-nama Allah. Yang ketujuh, ay la yatakallam fihi bi syai' min ahaditsid dunya, tidak boleh cakap hal dunia yang melampau-lampau di dalam masjid. Cerita hal projek, bisnes, balok, tak boleh. Tak sesuai. No, luar, foyer, padang fikir ke mana-mana. Yang ke-8, alla yatakhatir riqaban nas, tidak boleh kamu melangkah leher-leher orang.
Yang kesembilan, an la yanaza' fil makan, tidak boleh bertengkar di dalam masjid. Yang ke-10, an la yadhiq ala ahdi fis saf, jangan menyempitkan atau tidak memberi ruang kepada orang di dalam saf. Yang ke-11, an la yamur baina yadal musalli, tidak boleh mundar-mandir di depan orang yang sembahyang. Yang ke-12, an la yabza' fihi, tidak boleh berludah di dalam masjid. Masuklah juga orang nak ambil wudu, ada yang jenis pengotor, dia memang suka berkohok sekuat-kuat hati dia. Dia ingat ni rumah dia agaknya. Rumah bolehlah, ni rumah Allah. Jaga adab. Jaga adab. Yang ke-13, alla yafraqa asabi'un fi, tidak boleh membunyikan ataupun mematah-matahkan sendi jari di dalam masjid. Prak 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 kelakuk pruk pruk prak pruk prak prak. Duk rumah ialah. Duk rumah ialah. Yang ke-14, alla yanzahu anin najasat wal majanin was sibyan wa iqamatil hudud, tidak boleh membenarkan najis masuk, termasuklah orang gila ataupun anak kecil yang dikhawatiri najisnya tidak terjaga. Dan ke-15, ayaksir fihi zikrullah wa la ya'ufal anhu, kena banyak zikir nama Allah dalam masjid. Ini disebut sebagai SOP asah masjid. SOP asah. Ini undang-undang, peraturan. Maka orang kata, banyak sangat peraturannya. Kalau gereja, ini law, ini undang-undang. Dan undang-undang ini untuk menunjukkan penghormatan kita pada masjid. Dan salah satu mekanisme penghormatan masjid adalah kena semayang tahiyatul masjid. Dan ini banyak ditinggalkan oleh masyarakat sekarang. Saya kira muslimin muslimat yang datang ni berapa je semayang tahiyatul masjid? Tak semua. Alasan paling klasik, tak ada wudu ustaz, datang tak ada lah nak ambil wudu. Alasan klasik lah. Nanti saya akan terangkan, kalau tak boleh semayang kerana tak ada wudu dan sebagainya, guna gaya nak menggantikan tahiyatul masjid, nanti kita akan terangkan. Cuma benar kata Nabi SAW, sebagaimana pernah didengari oleh Ibn Mas'ud, antara tanda dunia ni nak kiamat, orang buat masjid macam rumah bapak dia. Tanda nak kiamat. Tanda nak kiamat, orang santuni masjid sama seperti dewan orang ramai, ataupun pasar raya, ataupun dia rasa tu dia punya, dia lupa ni rumah Allah. Maka bila dia masuk masjid, dia tidak merasakan bahawa masjid ini ada hak yang perlu dihormati. Kata Nabi, inna min asyratis sa'ah an yamurra rajulu bil masjid la yusalli fihi rak'ataini. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah orang akan melintas di dalam masjid dan tidak melakukan pun solat 2 rakaat di dalam masjid. Ini hadis dalam Sahih Ibn Khuzaimah, bab karahiyatul murul fil masajid min ghairi an tusalla fiha wal bayanu annahu min asyratis sa'ah. Ini semua ulama masukkan dalam hadis-hadis tanda kiamat. Dalam satu riwayat yang lain, ayyajtaza rajulu bil masjid fala yusalli fihi, kamu akan melihat nak kiamat nanti orang lalu dalam masjid, sikit habuk pun dia tak sembahyang di dalam masjid, 2 rakaat sahaja. Hadis riwayat Al-Bazzar dan juga Al-Haythami. Dalam satu hadis yang lain, Nabi pernah menyebut, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka rak'atain. Kalau kamu masuk saja masjid, jangan kamu duduk sehingga kamu sembahyang 2 rakaat. Ini hadis riwayat Muslim. Tapi berapa ramai orang sekarang masuk masjid tumpang kencing saja. Dan itu tidak salah. Tidak salah. Tumpang buang air ini tak salah. Tapi by right,
sebenarnya kalau ikutkan dalam enactment, yang dimaksudkan sebagai masjid adalah kubah, menara, mimbar, mihrab. Itu dia ada takrifan dalam undang-undang. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, tandas tak masuk di dalam kewajipan pemerintah ataupun orang yang membina masjid untuk mendirikan. Tandas ni komplementari. Hanyalah CSR kita kepada orang, sebab kita tahu orang kadang manusia. Dia duduk maghrib isyak tak boleh tahan, mana dia nak pergi. Tapi by right, by law, kalau tak buat pun tak apa. Sebab itu Masjidil Haram, tandas tu bawah tanah macam dalam kubur, tandas tu. Memang dia tak berapa tumpukan sangat. Itu dulu kita pernah buat audit masjid, nak cari masjid terbaik Pahang. Ada satu masjid, dia punya pengurusan tip-top. Sistem filing dia semua kemah. Orang pencen cikgu, pencen pengetua, memang kemah file dia. File resitnya sini, ni vouchernya, semua kemah. Masjid pun cantik, tersusun, aktiviti pun banyak. Tapi bila kami pergi ke tandas dia, tak terjaga sangat. Ada dia punya pipe bidet dia yang dah tak boleh pakai, ada leaking, ada tak adalah macam tandas R&R tu. Jadi kita tanya pengurusi tu Haji, apa dalam masjid okey, tandas tak berapa okey sangat. Ini jawapan di munasabah juga, kata dia. Dia kata, minta maaf Ustaz, kita orang ni jaga rumah Allah ya. Rumah setan kamu tak jaga. Ada ke betul ya? Sebab itu masyarakat yang dia ukur masjid tandas. Orang kata tandas, benda-benda. Sampai orang buat istilah tandas ni suku tandas masjid. Begitu orang buat pengukuran. Tapi kita ketepikan hal itu. Datang buang air kecil ke apa, silakan. Tapi jangan abaikan sembahyang sunat 2 rakaat. Ulama membahaskan mengapakah seorang itu sampai tidak sempat mendirikan sembahyang sunat tahiyatul masjid ini. Punca utamanya adalah berdasarkan hadis, kerana mereka menjadikan masjid sebagai shortcut ke destinasi lain. Ada sebuah hadis, kata Ibn Mas'ud, Nabi pernah menyebut, inna min asyratis saati an tuttakhadzal masajidu turuqan. Di antara tanda-tanda dunia dan nak kiamat adalah kamu akan melihat orang menjadikan masjid sebagai jalan. Apa makna jalan? Dia jadikan masjid ini dia nak cross. Misalnya daripada Padang MPK dia nak pergi ke CIMB Bank ataupun nak pergi ke BSN. Ikut luar panas, ikut dalam dia kata sejuk sikit. Contoh, dia pun jenjek selipar, sengih-sengih gat-gat lebih kurang, pun keluar pada sini. Haram pun singgah 2 rakaat. Ini maksudnya. Ini hadis boleh rujuk dalam Minhatul Ma'bud fi Tartibil Musnad At-Tayalisi, bab majaa fi fitanil lati takunu baini yaday sa'ah, Tartibus Sa'ati, dan juga ada rujuk dalam Mustadrak Al-Hakim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga ada memarfu'kannya kepada Nabi. Kata dia, inna min amaratis sa'ati an tuttakhadzal masajidu turuqan. Di antara tanda dunia dan nak kiamat adalah masjid dijadikan sebagai laluan ke tempat lain. Sekadar laluan saja. Dan ini tidak boleh, kerana seolah-olah kita tidak hormat kepada masjid. Sedangkan masjid ini, menghormati masjid termasuklah di dalam bab mengagungkan syiar Allah, sya'airullah, iaitu tanda-tanda keimanan, tanda-tanda ketakwaan. Kalau orang tu masuk masjid, dia tak treat masjid seperti yang sepatutnya, maka keimanannya dan ketakwaannya boleh dinilai ketika itu. Dia tidak merasakan dia masuk dalam rumah Allah. Sedangkan Allah sebut di dalam surah Al-Hajj ayat 32,
wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itulah timbul dari ketakwaannya di dalam hati. Artinya indikator orang takwa, dia mesti respect syiar-syiar Allah. Dalam tafsir Gharib Al-Quran karya Ibnu Qutaibah, apa makna sya'airullah? Sya'air ini dia bentuk jamak ataupun plural daripada kalimat sya'iratun. Maknanya segala sesuatu yang dijadikan sebagai tanda ketaatan kita kepada Allah. Sebab itu tahiyatul masjid ini mustahab, sebab dia adalah ukuran setakat mana dalam hati ada takwa. Sekarang ni pula muslimin muslimat, trend orang sekarang ni nikah di masjid. Ada nikah di villa, ada kena tangkap lah tak lama lagi. Nikah di masjid ada. Apatah lagi SOP kita yang ketat dulu, tidak dibenarkan majlis pernikahan itu di premis persendirian. Cuma sekarang ni dah ada kelonggaran sikit lah. Bila kita melihat trend nikah di masjid, kita pun selalu pergi majlis-majlis nikah di masjid. Ini cerita tahun 2020 BC, before COVID. Zaman orang menikah atas kapel, atas dalam masjid. Berapa ramai pasangan dan keluarga yang datang merasakan bahawa itu rumah Allah? Tak ramai. Dia merasakan itu venue dia nak buat wedding. Dia rasakan itu studio. Dia merasakan itu adalah seperti dia nikah di dewan convention, dewan begitu. Aurat-aurat ni orang pakai lah, insyaAllah ada hak tak tudung dia akan sarung jambu-jambu itu kan pula, dia memang passion dia begitu. Tapi bagaimana cara dia, gelak ketawa dia, bergambar, berposing melampau. Ada pula pengantin lelaki bila datang, "Encik, kang kalau nak semayang sunat lepas nikah di mana?" Budak ni sekarang aku terajang sekarang. Tahiyat masjid tu dulu dia tanya dah mana nak semayang sunat nikah. Okey lah, benda jarang buat. Kena rephrase balik soalan. Patut soalan pertama tanya, saya nak semayang sunat tahiyat dulu. Kan kita pun seronok. Sila boleh masuk. Ini kan nikah kat mana? Solat nikah. Ada tanya kiblat mana pun ada. La ilaha illallah. Ni bukan masjid sini, masjid lain. Masjid sini semua okey. Kita bincang ada beberapa perkara yang timbul, isu-isu berkenaan tentang tahiyat masjid. Pertama, ada orang bertanya, "Ustaz, saya masuk masjid, ada penceramah tengah mengajar. Serba salah. Saya nak semayang ke saya terus duduk je dengar? Mana satu nak dibuat?" Baik. Jika seorang masuk ke dalam masjid dan dalam masa yang sama ada majlis ilmu sedang berlangsung, maka sunat baginya semayang sunat tahiyatul masjid juga dahulu, sebelum dia join mendengar ilmu. Para ulama mengkiaskannya dengan keadaan ada sahabat Nabi yang pernah masuk ke masjid ketika Nabi sedang khutbah. Kata Abu Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, "Ja'a Sulaykul Ghatafani yaumal Jum'ati wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fajalasa." Ada satu orang sahabat nama Sulaik Al-Ghatafani. Dia datang sembahyang hari Jumaat, Nabi sedang khutbah, fajalasa, tiba menono jadi duduk itu. Faqala lahu, Nabi terus tegur, "Ya Sulaik, kum farka' raka'ataini wa tajawwaz fihima." Kata Nabi, "Wahai Sulaik, bangun balik, semayang 2 rakaat dan ringkaskan semayang. Jangan rakaat pertama panjang-panjang sampai khutbah dah habis, tak habis semayang lagi. Ringkaskan saja semayang. Wa tajawwaz fihima, ringkaskan." Suma qala, "Idza jaa ahadukum yaumal jumu'ati wal imamu yakhtub falyarka' raka'ataini wal yatajawwaz fihima." Kemudian Nabi bersabda,
siapa-siapa lepas ni kalau datang semayang Jumaat di masjid, semayang Jumaat di masjid ketika imam atau khatib sedang berkhutbah, semayanglah dia 2 rakaat tapi ringkaskan semayang itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka kata Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini, jika seorang masuk ke dalam masjid dan khatib sedang khutbah, maka dia tidak boleh duduk melainkan selepas dia semayang 2 rakaat yang dilakukan secara ringkas. Ini rujuk kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Maka kita boleh kiaskan, kalau khutbah Jumaat yang menjadi syarat sah salat pun, salat Jumaat pun Nabi perintahkan untuk dibuatkan tahiyatul masjid sebelum dengar khutbah, apatah lagi majlis-majlis ilmu yang mana dia bukan syarat sah pada mana-mana solat, maka lakukan semayang tahiyat masjid dulu. Cuma benda ni common sense. Ustaz tengah mengajar depan, janganlah soh paling depan pula sekali. Tanya ngapa? Saya nak dapat fadilat soh depan. Ustaz tengah mengajar. Ini tak ada common sense. Agama ni ada juga common sense. Ada tata krama, ada hati budi, pertimbangan wajar. Carilah tiang-tiang mana. Dan jangan buat semayang berjemaah pula. Kau ada hak semangat sangat, memang soft 2-3 orang. Orang semua heran, apa pula soft dengan komat bagai nak semayang pun ni cik, semayang tahiyat. Ngapa berjemaah? Pahala besar 27 kali ganda. Ni tak mengaji. Semangat agama ni jangan semangat aja, kena mengaji. Semayang. Kemuskilan yang kedua yang selalu ditimbulkan adalah, apa nak buat jika kita masuk masjid dan memang tak dan nak semayang tahiyat masjid kerana adalah masalah. Contohnya hadas. Kita nak masuk masjid dengan pakaian kita nak semayang pun yang tidak solat ready, orang panggil pakaian tu tidak sesuai. Ini biasa orang perempuan lah, dia ada leceh sikit dengan make upnya bagai-bagai. Nak buat 2 rakaat ni mungkin bagi orang lelaki tak ada masalah, kecuali tuan-tuan banyak barang pakai stokin, benda susah sikit. Maka kata para ulama, bagi orang yang tak boleh nak solat tahiyatul masjid kerana hadas ataupun masalah-masalah lain yang menyulitkan dia untuk nak melakukan solat 2 rakaat itu, maka dianjurkan untuk berzikir sebagai pengganti kepada solat tahiyatul masjid itu. Adapun zikir yang dimaksudkan adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini semua orang hafal. Menurut ulama Malikiyah, ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah, kita dianjurkan untuk membaca zikir-zikir ini sebanyak 4 kali untuk menggantikan solat tahiyatul masjid yang kita tak dapat buat kerana masalah hadas ataupun masalah lain yang tak dapat nak memudahkan kita semayang. Perkara ini disebutkan dalam kitab Al-Fiqh 'ala al-Mazahib Arba'ah. Wa idza lam yatamakkanu min tahiyatil masjid li hadath aw ghairihi fa innahu yanlabu lahu an yaqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 4 marratin bittifaqi salasati minal a'immah. Jika seorang itu tidak memungkinkan dia melakukan solat tahiyatul masjid kerana hadas atau perkara lain, bacalah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah 4 marrat, sebanyak 4 kali, sesuai dengan bittifaq salasah minal a'immah, kesepakatan 3 imam mazhab, iaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Dan perkara ini bukan sekadar dibaca kepada orang yang tak sempat nak melakukan tahiyat. Hal yang sama juga ketika kita mendengar ayat-ayat sejadah tapi kita tidak dapat nak melakukan sujud tilawah itu, maka dianjurkan juga membaca zikir subhanallah sampai la haula wala itu
sebanyak 4 kali. Ini berdasarkan penjelasan yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dan ada dicatatkan dalam kitab Nihayatul Zain, fa illam yatamakkanu min fi'liha li syughul qala 4 marrat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billahil azim. Kalau seorang tidak memungkinkan untuk melakukan sujud tilawah kerana kesibukan, maka bacalah yang kita beritahu tadi. Selesai. Jadi tuan-tuan perempuan, kalau tak ada nak membaca, tak ada nak semayang, bacalah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah 4 kali. Cuma imam besar tambahkan sedekah sikit ke masjid. Bolehlah RM2 dalam tabung. Ni bukan dalam kitab dah. Ni bukan Imam Syafi'i ke apa, imam besar ke apa. Maksud sebab cah pergi tandas je, cah pergi tandas. Kan ada pula orang kod cakap ni kan susah betul zaman-zaman internet ni. Kemusykilan kedua. Kemusykilan yang ketiga, bagaimanakah kita masuk masjid menono je duduk. Bila dah duduk baru teringat, aku baru dengar ceramah kena sembahyang tahiyat. Sudah duduk pula dah. Bolehkah dia bangun dan dirikan semula sembahyang itu? Bagi menjawab persoalan ini, kita kembali kepada satu riwayat yang pernah berlaku zaman Nabi SAW. Kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, pada satu hari aku masuk masjid dan aku melihat Nabi tengah duduk seorang. Kemudian Nabi pun bersabda kepada aku, ya Abu Dzar, inna lil masjidi tahiyatan wa inna tahiyyatuhu raka'ataini faqum farka'huma. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya masjid ini ada tahiyatnya, ada penghormatannya. Sesungguhnya penghormatan bagi masjid adalah solat 2 rakaat. Faqum, bangun semula, kata Nabi. Bangunlah semula dan dirikanlah 2 rakaat. Maka kata Abu Dzar, lalu aku pun bangun, aku dirikan sembahyang 2 rakaat, kemudian aku kembali dan duduk semula bersama Nabi. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang kita garis bawahkan adalah perkataan faqum. Maknanya dia dah duduk, Nabi suruh dia bangun balik. Maka berdasarkan inilah para ulama membuat keputusan bahawa orang yang duduk dalam tempoh tidak lama boleh untuk bangun semula. Selain itu, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, bahawa Sulaik Al-Ghatafani, dalam hadis yang kita ceritakan, dia datang sembahyang Jumaat ketika Nabi sedang berkhutbah. Dia duduk, maknanya dia tak sembahyang 2 rakaat. Nabi terus suruh dia, Nabi tanya, mu dah sembahyang belum? Belum lagi ya Rasulullah. Qum farka'huma, bangun. Maknanya dia dah duduk ketika itu. Bangun sekarang, sembahyang 2 rakaat. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Imam An-Nawawi ketika mengulas hadis Muslim ini, kata dia, falladhi yaqtadihi hadzal hadis annahu idza taraka tahiyyata jahlan biha aw sahwan yushra'u lahu fi'luha ma lam yatul al-faslu wa hadha wal mukhtar. Antara maksud yang terkandung dalam hadis ini adalah apabila seorang meninggalkan tahiyat masjid kerana itu yang ketiga. Kemusykilan keempat, ustaz, sembahyang tahiyat ni nak baca apa selain pada Fatihah? Ada surah-surah khusus? Baik, boleh membaca apa saja surah-surah lazim dalam Quran. Namun menurut para ulama, terdapat 2 surah yang sangat dianjurkan untuk dibaca ketika melaksanakan solat tahiyatul masjid, iaitu surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Perkara ini ada disebutkan dalam kitab Al-Bujairimi Al-Khatib, wa an yaqra fi awal raka'at al-fajr wal maghrib wal istikharah wa tahiyatul masjid qul ya ayyuhal kafirun
Wa fi thaniyati al-ikhlas. Kata ulama, dan hendaknya seorang itu membaca surah Al-Kafirun pada rakaat pertama sembahyang sunat, pertama sunat fajar. Sunat fajar ini sembahyang sunat lepas azan subuh. Azan subuh sembahyang sunat fajar. Oh, ini pun sunnah yang ditinggalkan, nanti akan sampai bab itulah. Sunnah sembahyang, tuan-tuan pernah dengar sembahyang sunat boleh qada? Inilah sembahyang sunat yang boleh qada, sunat fajar. Punya besarnya kepentingan dia. Ini bab akan datang. Jadi kalau sembahyang sunat fajar, kata para ulama, ataupun sembahyang sunat maghrib misalnya, yang kedua sembahyang sunat maghrib, yang ketiga sembahyang istikharah. Istikharah ni minta petunjuk, nak menikah tak, nak menikah tak, bagi contoh. Nak kerja tak, nak kerja tak, nak kerja tak, nak layan tak, nak layan tak, nak layan tak. Kemudian wa tahiyatul masjid, sembahyang sunat tahiyatul masjid, maka bacalah rakaat pertamanya itu dengan qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi thaniyati, rakaat kedua lepas pada Fatihah bacalah al-ikhlas. Jelas? Maka sebab bacaan ini nak mengambil sempena, Nabi beritahu sembahyang tu ringkas supaya jangan panjang sangat. Kemuskilan yang kelima, orang selalu tanya, boleh ke sembahyang sunat tahiyatul masjid ni pada waktu-waktu yang dilarang? Kita kalau belajar fardu ain, belajar fiqh, dalam kitab-kitab fiqh disebutkan kita ni ada 5 waktu yang kita tak dibenarkan sembahyang sunat ini. Pertama, lepas subuh sampai terbit matahari. Yang kedua, ketika matahari terbit setinggi tombak. Yang ketiga, ketika matahari berada atas kepala tergelincir sampai ke barat. Yang ni tak payah cari orang tak sembahyang pun masa ni. Tak tahu kok ada orang rajin. Yang keempat, lepas asar. Kita hak basic kita tahu lepas subuh dengan lepas asar lah. Dan juga yang kelima, ketika matahari menguning sampailah matahari itu tenggelam dengan sempurna. Lepas itu di masjid dia ada waktu syuruk, waktu dia akan tuliskan waktu-waktunya. Jadi 5 waktu ni tak boleh sembahyang. Tapi menurut mazhab Syafi'i, hukumnya boleh dan tidak dimakruhkan. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, wa mazhab Syafi'i rahimahullah annahu la takrahu tahiyyatu fi awqatil karahiyah wa hiya ba'da al-'asri wa ba'da subhi wa waqtu az-zawal wa waqtu at-tulu'i wal ghurub. Menurut mazhab Imam Syafi'i, tidak dimakruhkan sembahyang tahiyat masjid pada waktu terlarang, iaitu lepas sembahyang asar, lepas sembahyang subuh, waktu tergelincir matahari, waktu terbit matahari dan waktu terbenamnya. Mana kalau tuan-puan datang nak sembahyang maghrib pukul 7 lebih, kita datang masjid pukul 6.30 misalnya, sembahyang je lah. Walaupun tu dikira lepas asar, sebab dibenarkan. Selain itu, terdapat sebuah hadis yang menganjurkan sembahyang tahiyatul masjid setiap kali kita masuk masjid tanpa pengecualian, sama ada pada waktu terlarang ataupun tidak. Jadi ini menunjukkan bahawa anjuran melaksanakan tahiyatul masjid tidak dibatasi waktu. Termasuklah waktu-waktu yang kita faham tak boleh sembahyang sunat, macam lepas asar atau lepas subuh. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Kita pegang kaedah hadis itu, mu masuk masjid mu jangan duduk sehingga kamu kerjakan sembahyang sunat 2 rakaat. Hadis Bukhari. Itu yang kelima. Kemuskilan keenam yang sering ditanya, Ustaz, kalau saya masuk masjid kebetulan azan tengah berkumandang, takkan saya nak keras berdiri begitu ya? Ataupun boleh tak saya sembahyang sunat masa azan itu? Ini juga ada persoalan ditanyakan. Ataupun saya nak tunggu azan habis baru saya sembahyang, ataupun masa bila azan tu saya tak sembahyang. Mana satu hak molek Ustaz? Baik. Jika kita masuk masjid
dan kebetulan azan sedang dikumandangkan, maka hendaklah kita menunggu sampai habis azan itu selesai dikumandangkan. Selepas selesai doa untuk Nabi selawat bagai, barulah kita semayang sunat tahiyatul masjid ataupun apa solat-solat sunat yang kita nak buat. Apa sebab? Dua sebab. Pertama, kita berpeluang mengerjakan dua ibadat sekali harum. Pertama, kita dapat jawab azan. Yang kedua, kita dapat tahiyatul masjid. Kalau orang tu masuk terus semayang, dia konsentrate semayang dia saja, dia tak dapat peluang menjawab azan. Dan yang kedua, kata ulama, menjawab azan ini ada kepentingan dia. Sebab azan ini dia ada batasan waktu. Maknanya amalan menjawab azan itu tidak banyak peluangnya. Macam kita azan lah pagi tadi je subuh, ini berapa jam gap, zuhur nanti baru ada. Sedangkan sembahyang sunat waktunya fleksibel. Jadi ibadat menjawab azan juga istimewa. Jadi kalau kita masuk masjid, orang tengah azan, relaxlah sekejap, jawab azan. Dapat pahala besar. Doa pula wasilah untuk Nabi. Kita dah belajar lah hadis ini. Doakan Nabi dapat maqam mahmudah. Itu kan siapa yang doakan aku, kata Nabi, dapat maqam mahmudah, wajib dapat syafaat aku. Dah dapat satu syafaat. Jadi biar azan dulu, barulah kita semayang. Kata Syekh Nawawi Al-Jawi dalam kitab Nihayatul Zain, disunatkan fi'lur rawatib al-qabliyah ba'da ijabatil muadzin. Dianjurkan solat sunat rawatib qabliyah selepas menjawab azan. Maknanya yang sembahyang sunat qabliyah ataupun naklah buat selepas daripada azan. Wala yaqdimuha 'ala al-ijabah li'annaha tafutu bit-ta'khir. Jangan mendahulukan solat sunat rawatib sebelum azan, kerana peluang menjawab azan akan terlepas. Baik, itu yang keenam. Jadi jawab azan dululah. Kemuskilan yang ketujuh, ada orang dia gerak pergi ke Mekah. Dia cerita, ustaz, ada orang khabar Mekah ni Masjidil Haram tak ada tahiyatul masjid. Masjidil Haram ini hormat kepada dia dengan cara tawaf saja. Jadi macam mana ustaz? Begini, sebahagian ulama seperti Imam An-Nawawi mengemukakan pandangan solat tahiyatul masjid di Masjidil Haram tidak ada, kerana tahiyat Masjidil Haram adalah tawaf, tapi dia hanya khusus kepada orang yang mendatang, bukan orang tempatan. Maknanya orang yang mukim, yang dah menetap di sana, macam kita dah duduk di Mekah dah 10 hari dah jadi orang sana dah, maka hukumnya sama seperti masjid-masjid lain, disunatkan semayang tahiyatul masjid. Ini huraiannya ada dalam Fathul Bari. Sebab pendapat yang mengatakan bahawa semayang tahiyat ini tidak ada di Masjidil Haram disandarkan kepada hadis tahiyatul baitit tawaf. Tahiyat bagi Baitul Kaabah itu adalah tawaf. Namun para ulama yang membuat kajian hadis mengatakan hadis ini tidak sahih. Jadi solat tahiyatul masjid berlaku bagi semua masjid termasuk Masjidil Haram. Maka setiap orang yang masuk ke Masjidil Haram tetap dianjurkan untuk buat solat tahiyatul masjid. Buat macam kita datang ke masjid negeri, masjid mana-mana, kecuali dia memang datang ke Masjidil Haram untuk mengerjakan tawaf. Dia memang dah niat nak buat tawaf sunat, maka dia dalam keadaan itu tidak perlulah dia mengerjakan solat tahiyatul masjid. Dan ini pendapat majoriti ulama fiqh. Tapi kalau tuan-tuan puan-puan pergi ke Mekah sekarang, macam tuan-tuan pakai jubah nak tawaf sunat, tak boleh dah. Yang boleh berada dalam dataran putih keliling Kaabah tu hanya orang berihram saja. Dia nak jagakan perjarakan itu. Jadi yang boleh semayang di dataran tu semua orang berihram saja, untuk orang tawaf.
Habis ustaz nak tawaf sunat lagu mana? Tingkat atas. Tingkat atas. Allah jauh ustaz, naik kereta. Bayar RM50. Nyek, tidur kita. Masuk persengan ketiga, tidur dah. Dia gali tekan gambar kura-kura tu kan. Tekan arnak laju sikit. Laju. Jadi buat tahiyatul masjid macam biasalah. Mana kita kalau masuk ke pintu 1, pintu berapa, macam masuk masjid lah, semayang sunat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ada orang tanya, ada tak orang yang dikecualikan daripada kena buat tahiyatul masjid ini? Ada ataupun tidak? Kata Ibnu Hajar, dikecualikan mengerjakan tahiyatul masjid ni kepada lil khatib idza kharaja lil khutbah wala liman dakhala akhir khutbah bihaitsu law fa'ala tahiyatu fatahu awal jumu'ah mal imam. Dikecualikan solat sunat tahiyat masjid ini kepada khatib masjid, yang mana khatib ni yang akan masuk ke masjid untuk solat dan untuk khutbah di hari Jumaat. Maka khatib tidak ada tuntutan untuk melakukan tahiyatul masjid. Itu special lah, special case untuk khatib. Begitu juga tidak disunatkan bagi makmum yang lewat datang, orang yang lambat sampai. Seorang yang masuk ke masjid dalam keadaan imam telah pun mendirikan solat fardu, mana dia dah takbir dah Fatihah misalnya, ataupun dia telah, orang dah qomat dah, orang dah standby untuk nak saf, maka tidak perlulah dia melakukan solat sunat tahiyatul masjid, kerana solat fardu yang dia akan buat bersama imam itu nanti telah dikira sebagai tahiyatul masjid dia. Sebab dia, basic dia adalah mu jangan duduk sebelum mu semayang. Maka kalau tak dan nak tahiyat khusus, fardu kita itu adalah tahiyat kita selama mana engkau tidak duduk. Dan juga ada ulama mengatakan dikecualikan juga bagi orang yang menguruskan masjid, yang diberi amanah untuk sentiasa keluar masuk masjid. Contohnya pekerja-pekerja kita yang tengah buat construction. Tuan-tuan puan-puan bayang, kalau dia ngambil barang di luar, masuk masjid 2 rakaat. Saya ingat 3 tahun baru siap masjid ni esok. Nak nunggu dia semayang tu sekian dah. Jadi dikecualikan. Sebab barang-barang construction dia di luar. Mana dia di dalam, dia buat kerja dalam. Dia nak ambil papan sekeping masuk. Letak dulu semayang 2 rakaat. Tak siap masjid. Orang yang keluar masuk kerana urusan tugas. Cuma ada juga perbezaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan tetap juga disuruh dia melakukan tahiyatul masjid setiap kali masuk ke masjid. Ini sebagaimana pendapat Imam An-Nawawi dan pendapat yang dipilih daripada Ahmad bin Hanbal. Hujah mereka, kata Imam Syaukani, solat tahiyatul masjid tetap disyariatkan walaupun berkali-kali masuk ke masjid. Jadi ni kalau yang orang hantar catering, hantar makan tu memang pensan lah kalau dia dengar ayat ini. Hantar gelas, semayang dulu. Turun pula ambil lauk, naik, semayang lagi. Pensan lah dia jawab. Dan kata An-Nawawi, sebagian yang lain menggambarkan dengan memberi salam kepada pemilik masjid Allah. Maka ini adalah maksud tahiyatul masjid, untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan kepada masjid. Sebab seorang yang masuk ke rumah orang lain, yang diberi salam adalah pemiliknya, bukan rumahnya. Jadi kita ingat, masuk masjid ni, tahiyat ni penghormatan kepada pemilik rumah ini. Siapa? Allah. Jadi kalau dapat dibuat berulang-ulang, ahlan wa sahlan. Tapi rasa nyusah, baca saja zikir yang kita ajarkan tadi. Saya kira sekadar itulah saja sembang-sembang pada kesempatan kali ini. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan bahaskan satu tajuk yang saya kira menjadi satu perbahasan hangat di kalangan netizen hari ini dan ramai orang sekarang, iaitu tentang persoalan soft, merapatkan soft, iaitu sunnah yang ditinggalkan. Adakah kita faham apa makna sunnah? Apa beza sunnah dengan sunat? Ini juga kita akan bahaskan. Saya kira sekadar itu. Saya ucapkan ribuan terima kasih di atas undangan, atas kehadiran. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, kita tadah tangan berdoa moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma in kana rizqina fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik. Atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, berkat kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepada kami segala yang telah engkau limpahkan pada hamba-Mu yang soleh. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan limpahkan kepada kami segala yang telah engkau limpahkan pada hamba-Mu yang soleh. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan limpahkan kepada kami segala yang telah engkau limpahkan pada hamba-Mu yang soleh. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan limpahkan kepada kami segala yang telah engkau limpahkan pada hamba-Mu yang soleh. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan limpahkan kepada kami segala yang telah engkau limpahkan pada hamba-Mu yang soleh. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan limpahkan kepada kami segala yang telah engkau limpahkan pada hamba-Mu yang soleh. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal